Boleh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat ahli ikram dan muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam satu program khas untuk ahli-ahli ikram di negeri Terengganu, iaitulah program Wacana Mingguan Ikram Terengganu. Wamin, insyaAllah. Wacana Mingguan Ikram Terengganu, yang kita akan kupas isu-isu yang berkaitan dengan kita, iaitulah dalam slot pertama ada program Tafakuh Fiddin, slot kedua minggu depan ada program Tarbiyatuna, kemudian slot yang ketiga ada program Kesihatan, berkenaan kesihatan, dan slot yang keempat program berkenaan dengan global. Jadi pada minggu ini untuk edisi sulung Wacana Mingguan Ikram Terengganu, insyaAllah kita akan tampilkan seorang ustaz muda yang insyaAllah berkebolehan dalam bidang Al-Quran, iaitulah Ustaz Masrur Arifin Muhammad Nazir, insyaAllah daripada Kampung Wakaf Tengah. Jadi insyaAllah pada petang ini Ustaz Masrur akan membentangkan dan present kepada kita kepentingan tahsinul qiraah, kepentingan mempelajari Quran, memperelokkan Quran, insyaAllah. Jadi dalam ruang masa 40 minit insyaAllah Ustaz Masrur akan membentangkan, dan kemudian jika ada persoalan insyaAllah kita akan masuk sesi persoal jawab dalam 10 minit insyaAllah sebelum kita habis dalam jam 6 petang nanti insyaAllah. Jadi ana dengan segala hormatnya mempersilakan Fadil Ustaz Masrur Arifin Muhammad Nazir untuk mempresentkan apa-apa yang pengisian beliau insyaAllah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dapat bersua muka dalam online, walaupun tidak dapat bertengkar secara fizikal. Sepatutnya yang terlebih baiknya nak bertalaki Al-Quran ni kita bersama-sama dengan guru kita lah. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita akan sama-sama berkongsi lah, sebut berkongsi berkaitan dengan kepentingan mempelajari Al-Quran, ataupun dengan lebih Arab sikit kita sebut tahsinul qiraat. Dalam bahasa Melayu dia memperelokkan bacaan kita lah, memperelokkan bacaan. Daripada perkataan hasan sa'ab, tahsinul qiraat maknanya kita nak memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Dan seperti yang kita sedia maklum, memang baca Al-Quran ni terutamanya dalam Al-Fatihah kita, dalam sembahyang kita, satu perkara yang wajib lah, iaitu rukun. Dan apabila berlaku masalah pada Al-Fatihah kita, maka dia akan bagi kesan kepada solat kita. Itu antara yang kesan yang terbesar lah. Jadi sebab itulah kita, seperti yang disebut oleh Haji Nawawi pagi tadi, disebut juga supaya kita kena biasakan diri untuk khatam Quran. Jadi nak khatam Quran kena dengan bertajwid, kena comel. Seperti mana Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yukra al-Quran waddan kama unzil. Dia nak supaya kita ni baca Quran. Dia kata Inna Allah Ta'ala yuhibbu, Allah SWT menyukai orang yang baca Quran, an yukra al-Quran waddan kama unzil, seperti mana ianya diturunkan, seperti mana yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dia ajar kepada sahabat, nak sahabat ajar kepada orang lain,
sehingga sampai kepada kita. Kita nak mana berterusan secara mutawatir, mana berterusan sampai kepada kita. Dia tak nak kita belajar melalui YouTube je ataupun belajar melalui teori semata-mata, buka buku. Lah kita belajar tengok bacaan tashih contohnya. Bacaan tashih baca kena, kita pun tak tahu. Ataupun bacaan imalah, bacaan taklid. Dengar macam taklid baca kena. Lepas tu dia pun tulis dalam buku tu, dia tulis dalam bahasa Terengganu pula. Bacaan dengan bacaan sambil baca dengan cara lewat. Bahasa Terengganu dia. Ataupun dengan kadar yang tidak buka mulut. Tu bacaan taklid. Jadi nak baca macam mana? Jadi dalil nak sebut kita. Ataupun bacaan tashih tadi. Tashih ni dia bunyi macam tak apa nak jelas. Kita bunyi a, dia bunyi a. Jadi nak dengar tu secara jelas, secara betulnya macam mana? Jadi nak kita kena belajar dan kita kena telaki dengan guru-guru yang kita tahulah berkaitan dengan keilmuan dia, terutamanya yang ada background ataupun yang betul-betul kita kenal dia, yang betul-betul belajar secara bertalaki juga dengan guru-guru dia yang sebelumnya. Maknanya daripada guru dia ajar kepada dia dan dia ajar pula kepada kita, dan kita pula berkongsi dengan orang lain. Jadi sebab itulah kita berpegang mula-mula sekali nak belajar Quran ni, kita berpegang dengan salah satu hadis tadilah, yang mana kita nak baca Quran tu, kita nak Allah SWT suka pada kita. Mana kita tak nak kita baca Quran tu ikut suka kita je. Sedangkan Allah SWT menyukai orang yang baca Quran sebagaimana ianya diturunkan kepada oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW ajar kepada sahabat, dan sampai kepada kita, kita nak sama sebiji macam itu. Sebab itulah dia ada banyak kiraat ni, iaitu cara-cara yang Rasulullah SAW ajar kepada sahabat-sahabat dia lain, ajar kepada Sayyidina Umar lain, ajar kepada Sayyidina Ali lain. Dia akan ada, kita ambil daripada siapa ke Rasulullah SAW. Sebab itulah dia ada pecahan-pecahan kiraat tu. Sebab Rasulullah SAW dia ajar banyak cara nak baca Quran. Okey, dan insyaAllah pada petang ni salah satu kita nak tanam dalam diri kita satu lagi adalah berkaitan dengan sebab apa kita nak belajar Quran. Kita nak berpegang pada hadis oleh Rasulullah SAW juga kepada, saya buka yang ni lah. Ni buka lutut dulu. Kita nak pegang ni sampai ke penutup lagi, kita nak pegang ni insyaAllah. Iaitu daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada riwayat Al-Bukhari 5027, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Pegang ni. Kita pegang khairukum man ta'allama al-Quran. Kita nak jadi orang yang terbaik. Kalau tanya siapa-siapa nak jadi orang terbaik ke nak jadi orang dah molek, semua dia tu nak jadi baik lah ke. Gitu. Nak jadi orang berilmu ataupun tidak berilmu, mesti orang tanya nak jadi orang berilmu lah ke. Nak kerja molek lah ke. Nak kereta besar lah ke. Nak benda molek. Fitrah kita. Dan kita pun pegang juga tuan-tuan, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kamu, kita nak jadi orang yang terbaik adalah sesiapa yang man ta'allama al-Quran, adalah orang yang belajar Quran. Dan bukan sekadar belajar saja tuan-tuan, kita nak jadi orang yang wa'allamah juga. Dan kita nak kongsi kepada orang lain. Sekurang-kurangnya kita kongsi pada anak-anak kita, pada mak ayah kita ke, rapat, pada adik-beradik kita ke, yang rapat dengan kita, yang boleh kita kongsikan kepada dia. Dari sebab dia sebut perkataan alih je, dah start dah kita kongsi kepada dia. Walaupun kata alih, saya banyak kalau bengkel ni, kita start daripada perkataan alih dah. Tanya dah, buka je kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bengkel, tanya lalu, alih di atas bunyi benda, alih di bawah bunyi benda, alih di depan bunyi benda. Tanya basic je. Kita tanya Ustaz Menawar, alih di atas bunyi benda Ustaz? Boleh jawab tak tadi? Ustaz senyap. Alih di bawah bunyi benda.
Ada siapa boleh jawab tak? Alif di depan bunyi benda. Boleh jawab tak? Ada tak siapa-siapa nak jawab? Boleh sekali. Kita nak start. Boleh jawab ni tak? Alif di atas bunyi. Boleh jawab seorang? A. Ada seorang nak jawab? Bunyi A. Kedap. Alif berbaris di bawah bunyi I. betul. Alif ke hamzah wasal? Awak ni sir. Dah boleh. Tanya Alif. Ya, tak ada bunyi Alif. Nak Al- tanya Alif. Alif tak ada bunyi. Tu. Alhamdulillah. Tu tanya tu Alif ke hamzah wasal? Sebab tu nak tanya. Kita tanya Alif, bukan tanya Hamzah ni supaya dapat beza. Sebut Alif bagi di atas. Bunyi A tu maknanya ni boleh terkongsi. Boleh terkongsi. Sebab itulah bila kelas je kita nak kenal siapa-siapa ni, kita tanya seorang-seorang. Alif di atas bunyi benda, alif bawah bunyi benda, alif depan bunyi benda. Bar di atas, bar bawah, bar depan. Lepas tu kita tambah sekitar atas. Baru kita sebut. Tanya seorang-seorang ke depan ada. Tak mana kalau dalam make secara setengah hari, sehari gitulah. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita pegang ni. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi kita bermula pada asal lah. Tengok sikit-sikit kelebihan-kelebihan orang yang selalu baca Quran. Disebut dalam surah Fatir. Boleh baca lah. Masing-masing boleh baca tak? Boleh baca lah. Kita nak laju sikit sebab saya nak sebut berkaitan dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dibaca dan pembetulan dalam qiraat kita, dan juga macam mana kita nak ingat semua. Mana sampai bila-bila kita akan ingat, insya-Allah. Dengan beberapa kaedah lah. Jadi alhamdulillah, mungkin boleh cerita sikit background bagaimana anak boleh sikit lah berkaitan dengan pembacaan Quran ni. Antaranya melalui talaki dengan guru-guru di IQT. Salah satunya yang paling banyak sekali ni Institut Quran Terengganu lah. Lepas pada mana kita nak kabur lepas pada zaman universiti lah. Zaman universiti. Masa universiti dulu kelas dalam tu lah. Tapi yang paling banyak sekali bila kita belajar dengan guru-guru di Institut Quran Terengganu, dan juga tak cukup dengan tu, telefon pula ustaz-ustaz ni nak pergi rumah. Tu cara, antara salah satu cara kita pergi rumah, telefon free dak, kata bila-bila bawa kepuk seraju. Pergi rumah ustaz Lokman ni dak jawab gitu. Rumah lain kita buat gitulah ke. Pergi telefon guru-guru Quran ni, kita laki dengan dia, bawa tangan, pergi jumpa ngaji depan dia. Dan salah satu lagi yang banyak juga dapat belajar adalah berkat dengan Ustaz Haji Razi Kamarul Hailang. Ustaz Haji Razi Kamarul Hailang ni dia Johang Qori tilawah Al-Quran peringkat kebahasaan antarabangsa tahun 2000 dan 2004. Lagi belajar dalam bengkel yang dipanggil subjek matter expert, tahsinul qiraat juga. Subjek matter expert, tahsinul qiraat, berkaitan dengan modul tajwid pantah dan juga taranum. Taranum lah, belajar dengan dia memang banyak taranum. Taranum Bayati, Hijaz, Soba, Jiharkah. Dan ada juga lagi taranum lainnya yang mungkin kita tak pernah dengar. Rakbi, taranum Banjakan. Banyak lagi taranum. Itu antara level-level yang seterusnya lah. Lepas pada kita tahu berkaitan dengan pembacaan Quran kita. Jadi insyaAllah kelebihan-kelebihannya yang diberitahu oleh Allah SWT kepada kita supaya kita pegang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka ada dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Dan seterusnya, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah siapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya. Dan ini kita nak pegang juga ni tuan-tuan. Sebab apa kita nak tahsinul qiraat kita, memperbaiki qiraat kita, iaitu pembacaan kita.
iaitu warattilil Qur'ana tartila. Ni daripada sekolah menengah lagi disebut. Ada ustaz-ustaz di sekolah menengah, mungkin sekolah rendah lagi ada sebut dah. Kita dah ingat masa tu. Sekolah menengah saya ingat memang ada ni. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini dengan bukan sekadar perlahan-lahan sebenarnya. Dia mana dengan tartil ni kita menjiwai makna dia. Kita baca dengan penuh ikut tajwid yang betul, dengan bertaranum, dengan comel. Dia ada 4 tahap baca Quran. Tartil, tajwid, tahkim, ada 4 cara. Mana yang ni yang ketiga. Dia ada yang laju pergi, hadap, laju pergi, cara baca laju. Tapi walaupun baca dengan laju, dia tetap jaga tajwid, hukum tajwid, dan dia tetap jaga semua hukum-hukum yang kena baca Al-Quran ni, walaupun baca dengan secara laju. Dan satu lagi nak sebut juga, supaya kita pegang pada hari ini, dan kita mendalami bahawasanya kita ni baru salah satu cabang daripada 20 cabang baca Quran yang mutawatir, yang boleh bawa dalam semayang. Baru satu cabang. Maknanya nak kabarnya ada 10 kiraat, mula daripada 7 kiraat, lepas tu dipecahkan jadi 10 kiraat, dan 10 imam besar ni dipecah kepada 2, dan setiap seorang daripada 10 orang ni ada 20 orang. Mana 20 cara baca. Kita baru satu daripada 20 cara baca. Mana baru satu cabang daripada 20 cara baca. Jadi kita nak kemaskan satu cara baca ni je. Tapi bila kita nak kemas satu cara baca ni, kalau kita belajar cara-cara baca yang lain, baru kita tahu bahawasanya kita ikut cara baca kita yang sepatutnya, ataupun kita masuk dalam cara baca imam yang lain, perawi yang lain, ataupun kita reka sendiri cara baca kita. Gitu. Kita tak nak sampai ke peringkat kita reka sendiri cara baca kita. Sebab itulah satu cara baca ni kita kemaskan, dan kita belajar cara baca yang lain supaya kita tahu kita tak masuk dengan kiraat lain, dan supaya kita tahu kita tidak reka kiraat kita sendiri sampai peringkat itu. Kita tak nak kita reka. Jadi saya sebutlah cara baca kita di Malaysia ni tidak lain dan tidak bukan, yang umum dibaca di Malaysia adalah daripada qiraat Hafsun an Asim Tariq Syatibi. Dia ada 2 tariq, satu tariq Jazari, satu tariq Syatibi. Dan daripada Hafsun kita, inilah satu daripada 20 cabang tadi. An Asim daripada Imam Asim. Asim ni daripada 10 imam tadi. 10 imam yang disebut daripada 7, lepas tu jadi 10, lepas tu dia pecah pada 2 perawi jadi 20. Mana kita ambil daripada Imam Asim Tariq Syatibi, ataupun aliran Syatibi. Kita boleh panggil aliran lah, aliran Syatibi. Dan aliran Jazari macam mana? Aliran Jazari yang banyak kita dengar Tok Imam Mekah baca, banyakkannya aliran Jazari. Kalau kita nak tahu dengan secara kasarnya, dia baca mak jaiz munfasil dengan kadar 2 harakat. Mak jaiz munfasil dengan kadar 2 harakat. Orang lain nampak macam sama je kita, tapi sebenarnya ada gak beza-beza daripada beberapa ayat-ayat yang lain lagi. Sebab itulah kita, kalau kita nak baca dengan mak jaiz munfasil dengan 2 harakat juga, sepatutnya kita tahu apa khilaf-khilaf lain yang Jazari ni Syatibi. Sebab bila kita baca Al-Quran tu, tentu ikut Jazari belaka. Kalau kita baca 4 ataupun 5 harakat mak jaiz munfasil tu, ataupun mak munfasil ni, baca 4 ataupun 5 harakat sampai ke habis. Begitu aliran Syatibi. Sebab itulah insyaAllah pada petang ni kita tengok sikit-sikit lah. Nak buka slide ni, nak laju-laju ya, sebab ni kita nak beritahu kepentingan belajar dan baca Quran. Okey. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Ini kita nak pegang juga. Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat
mengemudinya, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Dan barang siapa yang awalnya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Jelas-jelas ni sebab kita nak berkaitan dengan pembacaan lagi, insya-Allah. Dan pahala berganda. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan satu huruf alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Mana banyak kebaikan, banyak pahala dengan pembacaan Al-Quran tu. Walaupun satu perkataan alif lam mim, dan satu-satu dikira. Alif kira, lam kira, mim pun kira. Waktu banyak kelebihan orang yang baca Al-Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Banyak hadis dan ayat Al-Quran berkaitan dengan orang yang baca Quran. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, iaitu lima sitrus. Rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau. Dan cara belajar Quran tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara berguru ataupun bertalaki. Mana nak tak nak, kita kena cari guru juga, supaya kita tahu. Nak sebut sebutan tu kita tahu. Contohnya kita dengar bacaan dengan Taghlis Islam. Dengar Taghlis Islam. Kenapa Taghlis Islam? Lang tebal. Lang tebal. Ataupun tarkib ra, ataupun tafkhim ra. Kita dengar. Kita kan baca kan ni? Tebal kan ni? Nak tebal kan ni baca? Lihat. Mulut nak kena tebal ke? Bibir nak kena tebal ke? Mana? Jadi tak tahu. Bila tak tahu ni lah kita akan belajar dengan guru-guru secara bertalaki. Kata Allah, lang tebal. Nak sebut Allah, ataupun banyak kawan orang sebut salah. Dia sebut mula-mula depan tu dia sebut O. Patutnya bagi atas. Lang tebal. Taghlis lang setu perkataan. Yang lain baca nipis belaka. Kalau qiraat lain ada baca tebal juga. Lepas tu kita tahu. Ni patutnya baca tebal. Ni baca nipis. Hak mana kena baca nipis, hak mana baca tebal, hak mana kena baca meninggi, hak mana kena baca dengan suara menurun sikit. Tahu belaka. Huruf istilah, huruf istifa, tahu belaka. Huruf yang meninggi ni gua nak sebut. Huruf yang rendah ni gua nak sebut. Mulut kita kena gua ni. Cara dengung pun ada juga cara dengung. Kalau ikut orang tak tahu, dengung kan depan dalam mulut, dalam hidung dia depan. Dengung. Tapi sebenarnya ada cara-cara dengung dia. Macam ikhfa' hakiki. Dia dengung ikhfa' hakiki. 15 huruf. Satu juga sadaq fasik. Dr. Zain Shazin. Buat 15 huruf. Dengung kan ni? Dengung kan? Dengung. Sebenarnya ada 3 cara dengung ni. Ada dengung di pangkal hidung. Ada dengung di tengah-tengah hidung. Ada dengung di hujung hidung. Ni saya huruf dia. Terpecah pula. Lepas tu dengung idgham ma'agunah. Ada cara dengung dia. Masuk waw, ya, mim, nun. Cara dengung dia. Jadi lain-lain cara dengung. Itu antaranya sebab apa kita kena belajar Quran dengan cara berguru dan bertalaki. Walaupun tinggi mana dah ilmu orang tu. Kita kenal dia ustaz yang hebat. Contohnya di Uniza. Siapa yang tak kenal Ustaz Tamizi Uniza? Siapa tak kenal? Ada tak orang sini tak kenal Ustaz Tamizi Uniza? Hebat tak? Hebat. Hukum fiqh dia dan lain-lain hebat. Tapi Ustaz Tamizi tuan-tuan belajar lagi baca Quran dengan ustaz yang memang bidang Quran di Masjid Uniza. Saya pernah sekali belajar dengan Ustaz Tamizi. Duduk sebelah. Belajar dengan buku ni. Ni buku ni.
Masa tu di Uniza, di Masjid Uniza, berkaitan dengan riwayat Syu'bah. Syu'bah ni adalah imam rakan seguru dengan Hafsun kita, daripada Imam Asim juga. Imam Asim dia ada dua perawi dia, iaitu Hafsun dan juga Syu'bah. Nak kabarnya, walaupun Ustaz Tirmizi ni dah hebat dah di Uniza dan di Terengganu ni kenal ramai dah, tapi dia masih belajar lagi tuan-tuan, berkaitan dengan nak baca Quran daripada ustaz yang lebih muda lagi daripada dia, yang memang bidang qiraat, bidang Quran. Nampak? Jadi nak khabar pada kita tuan-tuan, setinggi mana ilmu kita ataupun darjat kita, bukan darjat lah, kita nak panggil gelaran kita, doktor ke, ustaz ke, ataupun engineer ke, tapi bab baca Quran kita kena cari orang-orang yang memang faqih berkaitan dengan baca Quran dan talaki dengan dia, berguru dengan dia, supaya kita sebut bacaan tu memang betul ikut yang Rasulullah SAW sampaikan pada sahabat, sampai kepada kita. Nak straight benda gitu, kita sebut ni betul tak? Sebut ni betul tak? Sampai ke Rasulullah SAW, berkait dengan hadis yang disebut awal-awal tadi. Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yuqra al-Quran qaddan kama unzil. Kita nak supaya kita baca Quran ni, Allah SWT suka pada kita, seperti mana yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah dan sapa kepada kita cara baca yang tepat, insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku setiap tahun sekali, dan sesungguhnya Jibril membacakan Al-Quran kepadaku pada tahun ini sebanyak 2 kali. Aku tidak melihatnya melainkan isyarat bahawa ajalku telah datang. Nak tunjuk sini tuan-tuan, Rasulullah SAW pun bertalaki dengan malaikat Jibril. Dan kita pun sepatutnya belajar secara gitu. Orang yang baca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Di sini kita dapat satu semangat nak belajar, walaupun kita payah nak sebut, gigi tak ada ke, guna ke, tak. Walaupun kita dah pandai setara mana pun, tapi kita pegang pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni, orang yang baca Quran dengan susah untuk sebut ayat-ayat Quran tadi tu, ia dapat 2 pahala. Satu pahala dia susah payah belajar, satu pahala dia baca Quran. Jadi walaupun dia dah pandai, sepatutnya dia pegang ni, dapat pahala. Belajar. Saya ada satu pengalaman masa di IQT dulu. Dia sebelum dia ada, sekarang ni dia lain dah kaedah belajar sana. Dulu dia boleh masuk terus ke peringkat belajar qiraat tu. Dia tak tengok background dulu. Mana orang yang dah reti benda, dia apply, kalau ada kosong boleh masuk straight. Tak ada dah sekarang ni dia ada, dia panggil dia interview sekarang ni, yang saya maklum lah sekarang ni. Tapi dulu dia tak gitu. Siapa apply, bayar juga, boleh masuk kelas tu. Ada seorang makcik tu tak reti pun tajwid, makhraj pun tak pernah betul, dia terus masuk ke peringkat belajar qiraat Nafi'. Kalau sedia maklum, qiraat Nafi' ni dia banyak khilaf dia. Dia makna susah sikit. Qiraat Nafi' ni sebab dia banyak khilaf dia, dan banyak cara-cara baca dia. Satu ayat aja boleh baca sampai 7 kali satu ayat. Khilaf Nafi'. Tak 7. Baca bismillah innal ladzi la kafaru sawa'un 'alaihim tu pun panjang. Dia banyak cara baca dia. Mana Nafi' ni dia ada Warsyung dan juga Qalun. Nak baca Nafi' saja, satu ayat saja, mungkin tak apa satu ayat tu, ulang khilaf dia 6 kali, 7 kali, 8 kali, apa gitu. Mana banyaknya ilmu berkaitan dengan Nafi' ni. Tapi makcik tadi, balik pada makcik tadi, dia walaupun tak pandai, tapi semangat dia nak belajar tu, dia mari sama hari-hari. Sampai ke tiap tahun
Tahun ni Nafi', tahun depan Ibnu Katsir, tahun seterusnya Abu Amru, tahun seterusnya Imam Hamzah. Ada yang muka dia sedikit. Dulu hok Muazzin akhir tahu. Tengok. Sampai dia mahir baca Quran, sampai dia pandai tajwid. Tapi mula-mula tu memang kita sikit lah. Bila tunggu sampai keteng dia tu duk menung tu lama sikit. Sampai keteng dia. Sebab ustaz nak betul tajwid dia, nak betul makhraj dia. Tak. Tapi dia belajar umur. Tiap-tiap minggu mari. Sampai habis. Setahun. Sampai qiraat dia belajar. Sampai akhir. Jadi nak khabar kepada kita, walaupun kita tahu diri kita ni, tak ada orang lain yang tahu diri kita. Kecuali orang tu dengar dah cara kita baca benda-benda. Dan susah payahnya kita nak baca. Kita nak supaya kita tidak putus asa dalam belajar Quran ni. Waktu Allah tak boleh aku sebut 10 tahun tak boleh sama. Waktu ini kena terus berusaha, terus berdoa kepada Allah SWT supaya permudahkan urusan dia nak belajar Quran dan dia dapat pandai dan mahir belajar Quran. Kita ambil kisah teladang makcik tadi. Mana pengalaman saya sendiri tu. Dengan susah payah dia begitu. Saya pun mengajar di Surah Said Al-Sagah di Telipuk. Mengajar budak-budak apa semua dengan orang tua situ. Mula-mula belajar hafsung sampai habis tamat. Lepas tu masuk qiraat Nafi' juga. Saya ikut sama macam ni. Nafi', Ibnu Katsir apa semua sampai habis. Orang kampung tu belajar. Boleh mulai-mulai ada belajar. Pandai mulai-mulai ada. Belajar MRSN Kuala Terengganu ni, ngajar kat situ. Qiraat Nafi' juga belajar ngajar situ. Situ Ibnu Katsir. Dia orang beli kitab ni. Kitab ni beli. Cikgu dia beli je. Semua beli. Nampak tak kitab ni? Dalam se-account ni. Beli seseorang 17 ya. Belajar Ibnu Katsir, molek-molek ada pandai. Dah masa dapat setahun belajar sekolah menengah MRSN Kuala Terengganu. Dia nak khabar pada kita tuan-tuan, walaupun kita rasa diri kita tak pandai, susah nak baca Quran, tapi kita pegang pada ni, orang yang baca Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Bersungguh. Nak suruh kita bersungguh, nak suruh kita buang satu perkara yang susah sekali orang nak belajar Quran ni adalah sifat malu. Malu tidak bertempat, kita panggil. Malu tidak bertempat. Rosyamno, siapa tak kenal Rosyamno? Ada tak orang tak kenal Rosyamno? Rasa Ustaz Lomang pun kenal. Ustaz Nawar lagi yang kenal. Okay. Rosyamno, walaupun dia terkenal selebriti, tapi dia kata sebenda je berkaitan dengan belajar Quran. Sebenda yang kena buang, iaitu sifat malu. Malu nak belajar Quran, malu nak jumpa guru-guru, nak bertalaki. Malu mungkin sebab title dia doktor dan lain-lain. Orang kata, doktor doktor anda baca Quran. Ustaz, doktor anda baca Quran. Gitu kok. Kena buang sifat tu. Kita nak belajar, nak bertalaki, kita nak mendalami Quran. Nah, kita pegang tuan-tuan, jangan kita malu pada orang, tapi kita tidak malu pada Allah SWT. Baca Quran ngakok kali. Jadi tu imam ngakok sekali. Baca dalam Al-Fatihah, dalam semayang, banyak benda dah betul, makhraj dah betul, sing tukar nasok, ihdinas siro, sebut sing, si. Dia tak ada itbak pun, tak ada pun istiqlal sok tu, tak ada pun itbak mendempik mana penuh mulut tu, tak ada pun. Bila tak ada pun, dia baca sing, masuk dalam qiraat lain tu. Ibnu Katsir baca sing. Nak baca sing apa? Dalam sembahyang. Tapi hak lain dia akan bertukar belaka. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Sing lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mana tengok sing. Tak. Lain tukar lalu. Lain tukar. Dalam surah pendek pun dia akan tukar gitu juga. Nak baca Ibnu Katsir dia. Ibnu Katsir dia pecah pada dua pula. As-Susi dan Al-Bazi. Dia kena ambil salah satu. Dia tak boleh baca Ibnu Katsir jadi campur dua. Dia kena ambil salah satu cabang dia nak baca dalam sembahyang. Macam kita tak boleh campur dengan Syu'bah tadi. Atas Syu'bah Iman Asim tadi. Kita Hafsun an Asim Tariq Syatibi. Syu'bah pun sama kau. Syu'bah an Asim Tariq Syatibi. Kita tak boleh nak baca ambil Asim dalam sembahyang kita. Tapi kita kena ambil salah satu cabang, iaitu sama ada Syu'bah ataupun Hafsun. Macam Ibnu Katsir tadi gitu kok. Tak boleh ambil Ibnu Katsir. Kita kena ambil sama ada As-Susi, Kombo ataupun Al-Bazi. Boleh. Begitu. Nafi'. Nak ambil Qalun ke nak ambil Warsyung? Ambil salah satu. Qalun ataupun Warsyung. Itu InsyaAllah. Buang sifat malu. Jumpa guru-guru Quran tak laki. Dalam radio Terengganu Malaysia pun ada juga. Boleh telefon Ustaz Dr. Azizul. Ustaz Dr. Azizul ada semua hari Rabu petang kalau tak silap. Saya learning drive semua tiap-tiap hari sejam. Dalam pukul 6 lebih kita buka lalu radio. Naik kereta Alhamdulillah lah, maknanya ada kelebihan. Walaupun tiap hari ulang sejam lebih. Tapi kelebihannya boleh dengar kuliah pukul 6 tu. Macam-macam kuliah tiap-tiap hari ada. Ada kuliah fiqh, ada kuliah berkaitan dengan panggil dia faraid. Ada berkaitan dengan Quran. Buka sama pukul 6 tu. Balik tu buka radio Terengganu dulu. Dengar Dr. Azizul khabar berkaitan baca Quran gini. Buka belajar. Jadi insyaAllah seterusnya ni kita sikit ni. Ni nak ambil ni. Nak pegang ni. Johang Qori Kebahasaan orang buta. Orang ni tahun lepas ni tak? Pada silap. Johang Qori Kebahasaan umur 22 tahun. Muhammad Qayyim Nizat Sarimi dari Johang Qori ketika majlis tilawah menghafaz Al-Quran Kelantan 2017-2019 dan terbaru ni rasa tak silap ni tahun lepas ni. Tahun lepas. Orang buta tuan-tuan. Orang buta belajar Quran jadi Johang dalam tilawah Quran. Kita orang muda sekalah nak dia baca ni gitu lah. Cara dia baca dia bukan macam Quran kita. Orang buta ni pakai Quran Braille ya. Masa Terengganu pun ada panggil dia Puspeng Allahu Akbar. Cik Fauzi pengurusi orang cacat penglihatan Terengganu. Dia pernah jemput Ana untuk jadi juri Quran peringkat orang buta Terengganu. Jadi juri. Itu berkaitan dengan tajwid lah, sebutan semua tu. Kita dengar dia ngaji orang buta ni hebat pada kita lagi. Wasi Allah, kalah kita orang buta ngaji. Sama juga dengan ni. Dia kata walaupun belajar Al-Quran Braille ni ada titik-titik nak sebut. Mana kena rasa. Ni huruf benda rasa ni jari. Belajar Quran Braille. Walaupun belajar Quran Braille dia kata tidak menghalang untuk dia bertalaki dengan 3 bekas Johang Qori Majlis Tilawah Al-Quran, Ustaz Fauzi Awang, Ustaz Abdul Rahim Ahmad dan Ustaz Yahya Daud. Orang buta ditalaki dengan 3 Qori Johang Kebahasaan. Kita ada ya, pegang gitu Allah. Aku talaki ni siapa dah? Aku cari siapa dah guru nak belajar Quran. Dengan siapa dah belajar? Ambil daripada siapa dah sebelum ni? Adakah masa sekolah menengah dulu last sekali dah belajar?
ataupun sekolah rendah dulu, ataupun bila-bila lah, maknanya masa universiti dulu ngelah kali belajar. Adakah sekadar tu je? Okey, jangan diri kita banding dengan orang buta ni. Dan Allah SWT juga diangkat martabat golongan yang baca Quran ni. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Dan orang yang paling layak jadi imam juga antaranya adalah yang terfasih baca Quran, selain daripada dia faham fiqh lah. Dia bukan pandai baca Quran saja, tapi berkaitan dengan hukum akal semayang, celagu kucahnya tak boleh ikut. Gitu. Jadi dia kena pandai belaka. Tapi bila dah pandai belaka ni, dia akan cari hak mana hak lebih fasih baca Quran ni. Keutamaan mereka yang berpegang pada Al-Quran, antaranya yang mana satukan antara keduanya yang paling kuat berpegang teguh dengan Al-Quran, maka apabila aku tunjukkan kepada salah seorang daripada keduanya, maka dia lah yang orang yang pertama masuk pilihan lihat, iaitu orang yang paling pegang teguh dengan Al-Quran. Dan juga orang yang rajin baca Quran ni, hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula? Kata baginda lagi, dengan banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran. Dan balik pada penutup, dah mulai 5.43, 5.45. Kita buka sesi mungkin soal jawab sikit lagi, insyaAllah. Terbalik pada yang awal-awal sekali sebut tadi, supaya jadi pegangan dalam hati kita, tuan-tuan, terutamanya kita sebagai ahli Iqra lah. Dia sebut Iqra ni maknanya satu badan NGO berkaitan dengan dakwah, tarbiyah dan juga kebajikan. Jadi orang tahu ni, orang Iqra ni sepatutnya orang yang pegang pada agama, orang yang patutnya kena pandai Quran. Jadi tak comel kalau kita ni nak dakwah orang, tapi Quran kita macam tengah langgang je, tak comel. Lagi-lagilah mungkin orang yang bertitle ustaz ke dan gitu. Dan lain-lain lah. Doktor-doktor yang ada title-title, yang ada kedudukan dalam masyarakat, sepatutnya kena comel lah. Khairukum man ta'allama al-Quran. Kita nak jadi orang yang terbaik, iaitu yang belajar Quran. Ada je kelas mana-mana pergi. Uniza Anjur kita pergi, Equity Anjur kita pergi, Surah Ustaz Lumar Anjur kita pergi. Mana gitu. Saya belajar dengan Ustaz Razi Kamaru Hailang tu, Jipai kok tidur sana belajar bengkel subjek matter expert, tahsinul qiraah, dia tidur sana belajar. Maknanya walaupun duduk di Perak ke, duduk di Amerika ke, mana ke, mana ada tempat belajar Quran, dia cari. Supaya kita nak jadi orang yang terbaik, orang yang belajar Quran. Dan lepas pada kita dah ada sedikit ilmu ni, tuan-tuan, jangan kita loket nak ajar orang lain. Jangan kita pegang, kita simpan dalam diri kita je. Kita nak bagi ke orang lain juga, kita nak share kepada orang lain juga, supaya ia menjadi amal jariah kepada kita. Pegang situ. Maknanya bukan sekadar nak jadi orang yang terbaik ni, kita nak juga supaya ilmu kita diamalkan oleh orang lain dan ia jadi amal jariah. Bayangkan sekali kita ajar sekelas 20 orang, 30 orang. Saya pernah di masjid sampai ke 100 orang, tengah ajar 1 orang. Bayangkan kalau dia amal apa yang kita ajar pada dia, apa yang kita sharing pada dia, dia amal. Lepas tu dia ajar pula anak-anak dia, dia ajar pula anak murid dia, dia ajar pula rakan-rakan dia. Bayangkan pahala tu akan berterusan, amal jariah tu. Itu penting ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Jadi insyaAllah sekadar tu sikit sebanyak mungkin boleh sebut sikit lah berkaitan dengan Al-Fatihah, yang kebanyakannya boleh berbetulkan lah Al-Fatihah, insyaAllah. Betul Fatihah, insyaAllah. InsyaAllah sikit-sikit
Nak laju. Ini gini, Al-Fatihah ni satu masdar ni ataupun 7 ayat bermula dengan bismillah tu kena comel dah. Bismillah. Dan kalau boleh kita jauhi, betul-betul kita elakkan daripada kesalahan yang kita panggil lahnu jali. Kesalahan yang nyata je lah salah. Siapa ke orang yang dok belajar tajwid pun boleh tahu salah. Mana gitu. Contohnya baris tukar. Ada masjid dekat sini lah. Ahli Korea situ. Dia pergi jumpa saya, dia kata, betul tak Tok Imam ni baca gini, dia kata. Dia dengar patutnya Rahim, Tok Imam tu baca ha tu bagi atas. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Haim, dia baca gitu. Dia dengar gitu. Lepas tu sepatutnya tak boleh baca gitu lah. Kita bagi dia perhati molek. Kalau dia baca gitu, memang tak betul lah. Kesalahan yang nyata jelas salah lah. Tapi kalau berkaitan dengan panjang pendek, tak apa nak tepat, dengung tak apa nak tepat, tu lahnu khafi. Kalau bagi salah, tersembunyi, bagi salah. Rahmanur Rahim. Tu salah tu. Tak ada pun kira lain. Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim. Manur. Kalau dalam qiraat ni berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, ni tak ada khilaf. Kalau tukar je bagi dibaca Nur Rahim, tu maknanya dia buat qiraat dia sendiri. Begitu. Apa tak? Dia start dengan Maliki baru ada khilaf situ. Manakala kita dengar waktu sebut seharakat Maliki Yaumiddin, kita boleh tabayun dia tu kita ikut qiraat lain. Tapi sebelum tu Ar-Rahmanur Rahim dah. Tu mungkin lagi. Kita kena gitulah, kita tahu gitu insya-Allah. Jadi insya-Allah Al-Fatihah ni yang kena jaga, saya suka hospital lalulah insya-Allah. Bermula dengan bismillah, betul-betul kena jaga dah. Terutamanya huruf ha bedah ni. Huruf-huruf di halqiyah ni. Dia ada 3 tepak di tekok kita ni. Satu atas sekali, 2 tengah-tengah, lepas tu 2 di peringkat bawah sini. Dia bukan di peringkat dada. Mana atas ni huruf kha dengan huruf ring. 2 tepak. Lepas tu di tengah-tengah ha bedah ataupun jim mata buta, yang dia tu. Dan juga huruf ain tengah-tengah. Dan di bawah huruf ha getar tu, huruf ha tebal, dan juga huruf hamzah di bawah ni. Mana huruf ha sepatutnya dia kena duduk pedah tengah-tengah sini. Tu jaga huruf ha. Dan ayat yang kedua, alif lam tu sepatutnya kena jaga jangan ada lantunan. Ada juga jim mata buta dalam cerita Piramli tu. Kena jaga dah supaya kita tahan, jangan ada lantunan. Sebab ramai juga bila pergi dengar ni, seorang-seorang kita suruh baca ala, le tu tak ada sepatutnya. Kena jaga dah. Sepatutnya masuk dulu, jangan ala. Bila ada gitu, ia akan jadi macam qalqalah dulu. Sepatutnya tak ada. Lepas tu kena jaga ain balik, alamin, ain naik tengah balik. Lepas sama juga ha jaga, Ar-Rahmanir-Rahim jaga. Dan nak sebut sini, kalau daripada atas tu sampai ke bawah tu, saya sebut dah dalam surah Ustaz Munawar berkaitan dengan ma'arif disukung. Ma'arif disukung ni nak kenal dia ni secara ringkas ni, sebab ma'arif disukung ni dia panjang, perbahasan ni, cabang dia banyak. Mula dia pecah 2, ma'arif disukung, satu berti dengan hamzah, satu selain daripada hamzah. Dan berti dengan hamzah dia pecah pada 3, bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Selain daripada hamzah, bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Lepas tu bagi atas dia pecah pada 3 blok untuk hamzah tadi. Lepas tu bagi bawah dia pecah pada 5, bagi depan dia pecah pada 8. Lepas tu selain daripada hamzah,
Coh pada 3 bagi atas. Coh pada 4 bagi bawah. Coh pada 7 bagi depan. Ni banyak. Ni banyak. Jadi kita pegang isa je. Bila kita jumpa ma'arif sukun, nak kenal ma'arif sukun, satu, kita kena kenal mak asli dulu. Ikai. Kenal mak asli, bila sebut, tanya mak asli apa? Alif waw ya, kita bawa dia tak tepat lagi. Apa tak tepat? Sebab kita kena sebut. Kalau huruf alif, sebelum dia berbaris di atas. Huruf ya, sebelum dia berbaris di bawah. Huruf waw, sebelum dia berbaris di hadapan. Bila kita sebut itu, baru tu mak asli. Dan ma'arif sukun, mak asli tadi, huruf mak asli bertemu dengan sukun mendatang. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Mana mak asli dia? Huruf ya tadi mati, huruf ha dia berbagi di bawah. Jadi mak asli. Huruf mati mendatang, sukun mendatang, huruf mim. Walaupun dia hidup bagi di bawah, tapi kita nak wakafkan dia, atau dipanggil sukun mendatang. Bila sebut je gini, jumpa je ma'arif sukun, kita bermula je mula-mula sekali Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat sampai ke bawah sekali 4 harakat belakang. Tu. Itu cara yang terbaik tertib baca Quran. Mana start 4 harakat daripada atas sampai bawah 4 harakat. Kalau start 6 harakat daripada atas, 6 harakat sampai ke bawah. Kalau kita start 2 harakat sampai ke bawah. Tapi 2 harakat ni ulama Qur'an kata payah sikit nak jaga. Kalau boleh elok, kita elokkan dengan kadar 2 harakat ma'arif sukun. Payah nak jaga. Sebenarnya Maliki Yaumiddin, ma tu patutnya 2 harakat je. Kalau baca 1 harakat, dia ikut qiraat lain. Kalau dia baca 2 harakat, dia ikut qiraat kita. Kalau dia baca lebih pada 2 harakat, dia reka sendiri qiraat. Tu. Lepas tu molek kita belajar qiraat ni, kita boleh tahu. Ni reka sendiri. Ni ikut qiraat ni. Ni ikut qiraat kita. Comel. Iya sabdu jaga, nak ain jaga balik. Lepas tu huruf da. Da ni jangan kita lidah ke dalam. Sebab huruf da ni lidah kita ke gigi rucing depan. Sebab kalau nak sebut nak budu di depan sikit lidah kita. Wa iya nas sing jaga balik. Ta jangan tak. Lepas tu ain jaga. Lepas tu ihdinas sirah sok jaga. Musta jangan mustaq. Lepas tu huruf qaf, kalau boleh mula-mula bulat lulu-muluk. Bila kita nak masuk ya je, bagi bawah tu, baru kita sengihkan sikit. Gitu. Lepas tu sok balik, sirah, sok jaga. Jangan jadi huruf sing. Jangan jadi selain pada huruf dulu tadi, pada reka sendiri. Gitu. Kita tahu itu. Kalau kita baca huruf sing, tu kiraat. Contoh yang baca huruf sing, combo. Combo daripada Ibnu Katsir tadi baca huruf sing, ataupun Ruwais baca huruf sing juga. Ada juga yang baca ihdina zira. Dibaca huruf sok seperti zayan, macam huruf zai sikit, zira. Ada baca gitu kok. Kalau baca gitu, dia ikut Imam Hamzah, baca dengan ismam sok zayan, muncul muluk, baca huruf sok macam bunyi huruf zai. Tiga khilaf situ. Selain pada 3 huruf ni baca, dia reka sendiri. Itu. Lepas tu alladhi, suratal ladhi, za tu kena nipiskan balik. An'am, ni kena jaga pula. Kalau hamzah sini, jangan jari ni atas. An, sepatutnya an. Dan juga ain pula, mati huruf mim. Kalau boleh jangan ada macam saktah situ. Contohnya dia tak ada pelincir, kita panggil sifat asal huruf nun dan juga huruf mim. Kalau tuan-tuan belajar sifat huruf nun dan juga huruf mim, dia ada sifat asal dia, iaitu sifat gunnah kita panggil. Sifat gunnah ni terdapat pada 2 huruf ni, nun dan juga mim. Walaupun situ kita tengok dia izhar. Walaupun izhar, tak dengung, baca dengan jelas, tapi tetap kita jaga sifat asal dia, iaitu gunnah tadi. Bagaimana nak jaga? Cara dia, jangan kita baca dengan macam kita baca ada saktah situ. Jangan kita baca gitu. Mana kita kena baca laca je. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Jangan an'am. Jangan gitu.
Kalau baca an'amta, tu tak ada tu jadi sifat asal dia. Kena jaga. Sakta Allah dia ada. Alaihim pun jaga. Ghairil maghdubi alaihim wa. Ni kena jaga pula. Him wa. Lama kesalahan-kesalahan orang baca, dia tak tutup betul-betul mulut. Him. Dia masuk wa dulu. Hiwa. Begitu. Ni salah. Baca gitu. Ni kena dipanggil asyaddu izhar. Betul-betul kena jaga izhar dia ni. Lepas tu walau nak masuk wudhu ni, jaga pula segi iaitu sifat istiqalah. Wudhu. Istiqalah ni kita sebut secara bahasa Melayu ni dipanggil memanjangkan makhraj dia nak sebut wudhu. Jangan kita masuk dulu. Waladda jangan. Dia nak supaya kita nak masuk wudhu tu jadi macam sikit dia. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Sebab apa? Sebab lidah kita tutup dulu gigi gerah atas. Tutup dulu angin. Bila tutup baru keluar huruf dia. Waladh. 6 harakat situ, mat lazim, tak ada kompromi. Semua qiraat baca 6 harakat. Tak ada kompromi. Anda kalau nak tak tahan nafas, tarik nafas sikit. Ataupun baca laju sikit. Ada laju sikit. Ada diam. Lepas tu ambil sabdu, lang, mati huruf nun ma'arif disukung dengan kadar berapa harakat daripada awal kita baca sampai ke akhir. Allah Ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah dengar kupasan yang menarik berkenaan dengan tahsinul qiraah. Masa kita pun dah tinggal 2 minit lagi. Kita tutup soalan. Rasanya kita kena hormati waktu lah. InsyaAllah kita janji 5 hingga 6. InsyaAllah kita akan berhenti jam 6 nanti insyaAllah. Jadi Alhamdulillah banyak penerangan-penerangan tentang kepentingan Quran yang Ustaz Masrur dah sebut. Yang pentingnya kita hendaklah sedari kekurangan kita dalam baca Al-Quran dan berusaha untuk memperbaiki dari semasa ke semasa. Dan berjumpalah dengan pakar-pakar ataupun guru-guru yang boleh untuk mengajar Quran agar bacaan kita semakin baik dari hari ke hari insya-Allah. Jadi ana sekali lagi bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Masrur, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan ada slot kedua iaitu slot tarbiyatuna yang insya-Allah akan menampilkan ustaz kita, petai kita iaitu Ustaz Muhammad Luqman bin Datuk Haji Awang dengan tajuk penyakit hati dan cara mengubatinya insya-Allah. Jadi insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi. Busi, sebelum tutup boleh Ustaz Nasrul baca Al-Fatihah tu daripada awal hingga akhir sebagai penutup. Ada permintaan boleh? Boleh ke? Salam sedap sikit. Silakan Ustaz Nasrul, permintaan. Boleh permintaan Ustaz Amang sekali. Ya, Ustaz Nasrul. Tunggu Baik-baik. InsyaAllah daripada awal hingga akhir. Kira lain? Ya. Tidak ada silah kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Alhamdulillah. Jadi itulah, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan dalam waktu yang sama jam 5 hingga 6 petang insya-Allah.
Jadi kita akhiri dengan baca tasbih, kafarah dan suratul Asr. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuzilal ladzina amanu wa salihati.